Bosku Najib. Oh, bosku. Okey juga kau? Masih pening-pening lalat, bosku? Takut masuk penjara Sungai Buloh? Zahid Ponorogo. Oh, Zahid Ponorogo. Terbayang-bayang sudah penjara Sungai Buloh? Ya. Breaking news. Zahid Hamidi bersama Najib Razak secara rasmi melobi nama Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri UMNO Barisan Nasional pada PRU 15. Panas, semakin panas. Game real politik Malaysia di bulan Ramadan ini. Butang PRU 15 akhirnya ditekan juga oleh bosku Najib, oleh Zahid Ponorogo dan Ismail Sabri Yaakob. Ya, begitulah ketakutan dan mimpi ngeri Najib Razak dan Zahid Hamidi yang sudah tidak sabar mahu mengadakan PRU 15. Saya sebagai kingmaker dalam percaturan real politik Malaysia generasi baru ini, saya sebagai penganalisis politik bebas yang mengetahui semua rahsia percaturan real politik Malaysia ini, saya akan membocorkan 1001 rahsia sulit. Kenapa dan mengapa Najib Razak, Zahid Hamidi dan UMNO terpaksa memilih Ismail Sabri untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia dalam menghadapi PRU 15. Perkara pertama, walaupun Najib dan Zahid bersama kem politik mereka seringkali menyerang Ismail Sabri secara halus dalam game politik Malaysia, akhirnya Najib dan Zahid terpaksa mempergunakan dan memperalatkan Ismail Sabri untuk kemenangan UMNO BN pada PRU 15. Kenapa Ismail Sabri dipilih untuk jadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia untuk UMNO pada PRU 15? Hal ini kerana Najib Razak dan Zahid Hamidi tak mahu check-in penjara Sungai Buloh. Ini strategi politik Najib Razak dan Zahid Hamidi yang sangat mudah untuk dibaca, ditafsir dan dihidu oleh musuh-musuh politik UMNO di negara ini. Game PRU 15 adalah untuk menyelamatkan Najib dan Zahid daripada mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Itu adalah game UMNO.
Tetapi ini masih sangat-sangat bahaya. Kerana Ismail Sabri dikatakan adalah orang Tun Dr. Mahathir di dalam UMNO. Berdasarkan secret information yang saya terima, berdasarkan rahsia sulit yang baru-baru ini turun wahyu politik kepada saya, di belakang Ismail Sabri adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad yang melantik Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia sehingga hari ini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab itu tidak menghairankan dan tidak mengejutkan. Tun Dr. Mahathir di awal pelantikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia oleh Yang di-Pertuan Agong, Tun Dr. Mahathir menyokong pelantikan tersebut. Malah sehingga hari ini Tun Dr. Mahathir tidak menyerang Ismail Sabri di Putrajaya, maka adalah sangat-sangat bahaya. Najib dan Zahid tekan butang PRU15 ini. Jika Ismail Sabri berjaya menang PRU15 dan memberi kemenangan kepada UMNO BN pada PRU15 nanti, dan setelah itu Yang di-Pertuan Agong melantik Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, dan tiba-tiba Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin menyokong juga Ismail Sabri untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, maka hasilnya tetap sama. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor check in dalam penjara negara Malaysia. Ya, saya juga menyokong Ismail Sabri untuk terus menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama kuasa sakti keramat rakyat, saya menyokong cadangan Najib Razak, Zahid Hamidi dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk mengangkat Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada PRU15. Pak Cik Tajuddin sebentar tadi menyatakan belum pasti Ismail Sabri untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia kerana kem politik lain dalam UMNO melihat ini adalah satu perangkap oleh Najib Razak, Zahid Hamidi bagi Ismail Sabri Yaakob untuk mempercepatkan PRU15. Bagi Najib Razak dan Zahid Hamidi, jika mereka melobi nama Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dalam PRU15 nanti, maka Ismail Sabri akan membubarkan parlimen dengan lebih cepat seperti apa yang dimahukan oleh Najib Razak dan Zahid Hamidi. Hanya dengan cara ini sahaja pembubaran parlimen dan PRU15 boleh dipercepatkan, iaitu mengangkat Ismail Sabri menjadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia untuk UMNO BN. Tajuddin dapat membaca game politik ini selaku pemimpin UMNO, yang mana bagi Tajuddin ia adalah perangkap baru untuk menghancurkan Ismail Sabri secara halus. Bagi Tajuddin, Najib dan Zahid ada nama calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia Plan B. Bagi Tajuddin, Najib dan Zahid akan melobi nama orang lain untuk jadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia di hadapan Agong
setelah UMNO BN menang PRU 15. Maksudnya game Najib dan game Zahid ini sudah kantoi. Agak-agak bahaya. Sangat-sangat bahaya Najib Razak Zahid Hamidi. Ini memang sangat-sangat bodoh punya percaturan kuasa. Mungkin hari ini Ismail Sabri Yaakob pura-pura bodoh, pura-pura lemah, pura-pura ikut cakap Najib dan Zahid. Dan saya kira Ismail Sabri juga ada backup plan. Ya, saya kira tu Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga ada backup plan untuk menghancurkan Najib dan Zahid dalam menghadapi PRU 15. Apapun, UMNO BN ada 2 calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Untuk makluman, tangan-tangan raih politik Malaysia. Plan A, Ismail Sabri jadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Plan B, Tok Mat berdasarkan Secret Information adalah calon Perdana Menteri ke-10 yang sebenar-benarnya untuk UMNO BN. Jika Tok Mat dicalonkan untuk bertanding dalam kategori kerusi parlimen pada PRU 15 nanti, maka tolong bersiap sedia. Tok Mat antara calon utama untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia jika UMNO BN menang besar secara mengejut PRU 15. Ini adalah game taktikal dan strategi politik yang saya kira ada kekuatannya, ada kelemahannya. Dua nama pemimpin UMNO BN ini terus menjadi siulan dalam kalangan ahli-ahli UMNO seluruh negara. Ismail Sabri dan Tok Mat. Antara calon utama Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Jika kedua-dua nama ini ditolak selepas PRU 15, ada lagi plan C, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, backup plan untuk jadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Sememangnya kali ini UMNO sangat bersiap sedia untuk menghadapi PRU 15 ya. Untuk makluman semua parti-parti musuh UMNO BN. Ya, itulah kelebihan dan kekuatan UMNO. Dia ada banyak backup plan untuk menang PRU 15. UMNO BN 50-50 untuk menang PRU 15, tetapi apabila nama Ismail Sabri disebut jadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia, UMNO BN ada peluang untuk menang besar PRU 15. Suka atau tidak, setuju atau tidak, percaya atau tidak, saya sebagai kingmaker dalam percaturan politik Malaysia hanya menyampaikan kebenaran. Yes, andai kata benar Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia, ini senjata paling kuat yang dimiliki oleh UMNO BN untuk PRU 15 nanti. Prestasi politik Ismail Sabri sememangnya semakin baik. Populariti Ismail Sabri semakin meningkat. Dasar dan polisi Ismail Sabri Yaakob yang pro rakyat
meluluskan KWSP RM10,000, bagi bantuan keluarga Malaysia, dengar suara rakyat, dengar komplain rakyat dengan sangat baik. Antara kelebihan untuk UMNO BN menang besar PRU 15. Sebab itu Najib Razak dan Zahid Hamidi mempergunakan dan memperalatkan Ismail Sabri untuk kemenangan UMNO BN pada PRU 15 nanti. Walaupun hujung-hujung ceritanya Ismail Sabri tetap tak akan jadi Perdana Menteri ke-10, sebab Najib dan Zahid tahu kalau Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-10, kes mahkamah mereka tetap tidak boleh ditutup. Jadi Ismail Sabri hanyalah calon sementara untuk UMNO BN. Saat-saat akhir akan ditukar. Sama seperti kes pilihan raya Johor. Ini Tajuddin yang kata, bukan saya yang kata ya. Najib, Zahid. So, punca utama untuk pilih Ismail Sabri jadi calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia adalah untuk memastikan UMNO BN menang besar PRU 15. Dan selepas itu, apabila UMNO BN berkuasa penuh di Putrajaya tanpa bekerjasama dengan mana-mana parti politik membentuk kerajaan perpaduan, Najib dan Zahid akan selamat dalam game real politik ini. Selain itu juga, kenapa PRU 15 yang saya telah katakan pasti dan pasti beberapa bulan lagi kita buat adalah benar belaka. Kenapa Najib Zahid mengarahkan Ismail Sabri untuk tamatkan MOU bulan Julai ini bersama Parti Pakatan Harapan? Kerana mereka sangat yakin UMNO BN akan mengalahkan semua parti politik. Ismail Sabri juga tahu tentang perkara ini. Nurul Izzah Anwar dan Rafizi Ramli meramalkan Pakatan Harapan akan kalah teruk PRU 15. Maka ini antara punca utama Najib Razak, Zahid Hamidi, Ismail Sabri dan UMNO BN mahu membubarkan parlimen lebih awal bagi mengadakan PRU 15. Paling meletup bagi UMNO BN jika mereka bertanding secara bersendirian pada PRU 15, mereka akan menang 2/3 majoriti kerusi parlimen di seluruh negara. Semua parti-parti lawan UMNO BN akan kalah secara mengejut. Maka ini antara punca utama kenapa Ismail Sabri bersetuju untuk menamatkan MOU lebih awal pada Julai tahun ini. PAS, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional mengharapkan kerjasama MOU antara kerajaan dan Pakatan Harapan diteruskan dengan lebih lama untuk tempoh matang PRU 15. Tetapi Ismail Sabri sebentar tadi telah mengumumkan beliau akan mengikut keputusan dan arahan Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk menamatkan kerjasama MOU antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Maka ini signal politik yang cukup besar. Ismail Sabri sangat-sangat yakin dia akan menang besar PRU 15 jika PRU 15 itu diadakan lebih awal. Najib Razak, Zahid Hamidi dan Ismail Sabri
melihat perpecahan parti-parti pembangkang yang tidak mahu bergabung dengan Perikatan Nasional adalah kelebihan untuk UMNO BN menang besar 2/3 majoriti kerusi parlimen di seluruh negara Malaysia pada PRU 15 ini. Saya ingin terus terang, UMNO BN confirm menang besar PRU 15 dengan syarat parti-parti pembangkang dan Perikatan Nasional berpecah belah. Akan tetapi, semua parti-parti lawan UMNO BN boleh menang jika Perikatan Nasional Pakatan Harapan Pejuang Warisan dan Muda bergabung pada PRU 15. UMNO BN boleh kalah secara mengejut pada PRU 15 nanti jika Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan Pejuang Bersatu Muda Warisan dan Parti Sabah dengan Parti Sarawak. Tetapi jika semua parti berpecah belah, ini kelebihan besar untuk UMNO BN untuk menang 2/3 majoriti kerusi parlimen pada PRU 15 ini. Kebenaran memang terlalu pahit untuk ditonton dan didengar pakcik makcik Oto Arum. Saya kingmaker dalam politik Malaysia ni. Siapa ikut cakap saya, menang. Siapa tak ikut cakap saya, hancur, kalah, pupus. Begitulah ya. Siapa lawan saya, hancur. PRU 15. Begitulah game real politik Malaysia. So, pilihan di tangan UMNO BN, pilihan di tangan Perikatan Nasional Pakatan Harapan Pejuang Warisan Muda, Parti Sabah, Parti Sarawak. Saya bocorkan rahsia ini. Semua ada peluang untuk menang PRU 15. UMNO BN ada peluang, Perikatan Nasional ada peluang untuk menang, Pakatan Harapan ada peluang untuk menang. Tetapi ada syaratnya. UMNO BN akan menang jika parti-parti musuh UMNO BN berpecah belah. Jika Perikatan Nasional lawan Pakatan Harapan, lawan Pejuang, lawan Warisan lagi, lawan Muda lagi, lawan Parti Sabah, Parti Sarawak, UMNO BN confirm menang 2/3 majoriti kerusi parlimen dalam PRU 15 kali ini. Akan tetapi, UMNO BN akan hancur dan pupus secara mengejut PRU 15 jika Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional, bergabung dengan Pejuang, bergabung dengan Muda, Warisan, Parti Sabah, Parti Sarawak. Very simple. Kelebihan UMNO BN mengumumkan sangat-sangat awal Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia dalam menghadapi PRU 15 adalah satu perkara kelebihan mereka. Ini membuktikan UMNO BN tidak berebut-rebut jawatan Perdana Menteri. Jadi adalah strategi yang baguslah untuk Najib Razak Zahid Hamidi menonjolkan UMNO BN itu tidak berpecah belah untuk berebutkan jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Itu kelebihan penyamun-penyangak ni lah. Yang takut masuk penjara Sungai Buloh. Akan tetapi, risiko dan masalah besar andai kata Perikatan Nasional Pakatan Harapan Pejuang Warisan Muda bergabung dengan Warisan adalah perebutan jawatan Perdana Menteri ke-10. Anwar Ibrahim nak jadi PM ke-10. Syafiee Apdal nak jadi PM ke-10. Tun Dr. Mahathir nak jadi PM ke-10. Mukhris Mahathir nak jadi PM ke-10. Tan Sri Muhyiddin Yassin nak jadi PM ke-10. Azmin Ali nak jadi PM ke-10. Hamzah Zainuddin nak jadi PM ke-10. Ada 8 nama yang tip-top musuh-musuh UMNO BN ni nak jadi Perdana Menteri ke-10. So macam mana nak selesaikan calon Perdana Menteri ke-10 tu? Andai kata Perikatan Nasional bergabung semula
dengan Pakatan Harapan, Pejuang, Warisan Muda dan Parti Sabah Parti Sarawak. Ini cabaran dan halangan terbesar untuk penyatuan parti-parti lawan UMNO BN dalam menghadapi PRU 15. So, pilihan lain untuk Perikatan Nasional adalah bergabung dengan UMNO BN. Akan tetapi berdasarkan rahsia sulit, UMNO BN tak nak bergabung lagi dengan Perikatan Nasional. Untuk makluman semua parti politik, rahsia sulit yang saya terima menyatakan bahawa UMNO BN tetap bertanding semua kerusi parlimen pada PRU 15 di seluruh negara Malaysia. Jadi kalau undi berpecah kerana perpecahan pembangkang dan parti-parti musuh UMNO BN, maka yang akan diundi oleh majoriti rakyat, oleh orang Melayu, orang Bumiputera, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian adalah parti UMNO BN. Andai kata UMNO BN bergabung dengan Parti Gabungan Sarawak GPS, ini akan memberi kelebihan terbesar untuk UMNO BN bentuk kerajaan yang solid pada PRU 15 nanti. Maka ending dia, Najib dan Zahid selamat. Parti-parti lawan UMNO BN boleh berfikir sekarang. Nak berpecah, nak berebut jawatan Perdana Menteri, nak buat apa sekarang? Ini game baru UMNO BN ya. Bukan main-main dorang mencatur ni, memang betul-betul. Sebab nak selamatkan Najib, Zahid, Rosmah tak mampus dalam penjara. Di samping itu juga, kenapa UMNO BN mencalonkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri ke-10 Malaysia? Kenapa UMNO BN mahu mempercepatkan PRU 15 juga? Kerana berdasarkan maklumat sulit, mereka tak mahu UMNO BN ini hancur dan pupus. Semua kem politik, kartel politik, wolot dalam UMNO bersetuju. Jika PRU 15 dilambatkan, UMNO BN akan hancur dan pupus pada PRU 15. Rafizi Ramli dah muncul semula. Jadi kalau PRU 15 dibuat dengan sangat lambat, Rafizi Ramli ada banyak masa untuk memburukkan dan menghancurkan UMNO. Jadi Najib dan Zahid ni dia takut, kalau Ismail Sabri ni lambat bubar parlimen, lambat buat PRU 15, UMNO BN boleh hancur dan pupus di tangan parti-parti musuh UMNO BN. Jadi sebab itu, secara mengejut, seperti apa yang saya ramalkan, betul lah ramalan saya tu, Ismail Sabri dicalonkan jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia untuk memastikan UMNO BN menang besar PRU 15. Jika UMNO BN menang besar pada PRU 15, akan banyaklah parti-parti politik lain yang mahu bergabung dengan UMNO BN, terutamanya Parti Sabah dan Parti Sarawak, untuk membentuk kerajaan yang lebih kuat, yang lebih stabil pada PRU 15 nanti. Seterusnya, UMNO BN mahu buat PRU 15 secepat yang mungkin kerana mereka sudah bersedia mahu menghancurkan semua parti musuh mereka. Mereka nak hancurkan Parti Bersatu, hancurkan Perikatan Nasional, mereka nak hancurkan Parti Pejuang, mereka nak hancurkan Parti Muda, nak hancurkan Parti Warisan, nak hancurkan Parti Pakatan Harapan. Ini matlamat misi politik UMNO BN PRU 15. Untuk makluman, musuh-musuh UMNO BN dalam negara ni ya, semua jentera politik pilihan raya UMNO, PDM ni
di semua kawasan daripada Sabah sampailah ke Pulau Pinang, semua jentera UMNO BN sudah ready untuk berperang habis-habisan PRU15. Ya, dalam keadaan parti pembangkang terkapai-kapai, keliru dengan game sendiri, dalam keadaan parti musuh UMNO BN tak ready untuk menghadapi PRU15 lebih awal, jentera pilihan raya UMNO BN semua dah ready. Ini kelebihan UMNO BN. Ini kekuatan UMNO BN. Akan tetapi ada juga kelemahan UMNO BN ini. Ada juga kelemahan game politik Najib dan Zahid ni. Di dalam UMNO masih ada ramai orang-orang Tun Dr. Mahathir, orang-orang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau rang undang-undang anti lompat parti itu gagal diluluskan di Dewan Rakyat, sebab Najib, Zahid dengan UMNO tak nak lagi bekerjasama dengan Pakatan Harapan, so Pakatan Harapan mungkin boikot rang undang-undang anti lompat parti. Pejuang, Perikatan Nasional, parti-parti lawan UMNO BN akan boikot rang undang-undang anti lompat parti. Maka saya meramalkan, walaupun UMNO BN menang 2/3 majoriti kerusi parlimen pada PRU15, akan ada ahli-ahli parlimen, geng Tun M, geng Muhyiddin akan tinggalkan Najib dan Zahid bersendirian. So, ini kelemahan UMNO BN. Kalau rang undang-undang anti lompat parti itu gagal dan tidak lulus sebelum PRU15, akan lebih ramai ahli-ahli parlimen UMNO BN akan melompat keluar tiba-tiba macam PRU14 lalu. Tak percaya? Najib, Zahid, saya tahu kamu dua takut check in penjara Sungai Buloh. Sebab itu nak buat PRU15 lebih cepat. Calonkan Ismail Sabri jadi calon Perdana Menteri ke-10. Kau arahkan tamat MOU cepat-cepat dengan Pakatan Harapan, bentang rang undang-undang anti lompat parti. Yes, saya faham game ini. Selamat maju jaya ya. Kalau kau kalah PRU15 kerana ada ramai ahli-ahli parlimen UMNO, geng-geng Tun M, geng-geng Muhyiddin nak melompat, siaplah. Memang game over. Kalau tiba-tiba Tun M, Muhyiddin bergabung dengan UMNO PRU15, sebab tiba-tiba UMNO tak cukup kerusi parlimen, andai kata PRU15 tak cukup ya untuk bentuk kerajaan, Najib, Zahid, kes mahkamah kamu tetap tidak boleh ditutup. Berdasarkan rahsia sulit master plan game real politik Malaysia, walaupun UMNO BN menang besar PRU15, Najib, Zahid, Rosmah, kes mahkamah mereka tetap tak boleh ditutup dan mereka tetap dihantar dan disumbat ke dalam penjara. So, saya sokonglah Ismail Sabri kah, Tok Mat kah, Hishamuddin kah untuk jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Saya sokong. Kali ini saya sokong. Kalau UMNO BN menang PRU15, bergabung dengan Tun Dr. Mahathir, dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dengan Parti Gabungan Sarawak, dengan Parti Gabungan Rakyat Sabah, saya sokong juga. Tiada masalah. Good luck bosku Najib, Zahid Ponorogo, PRU15. Keputusannya tetap sama bosku. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu. Checkmate and game over bosku. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masuk perangkap ini kali lah bosku.
Good luck UMNO BN. Kasih menang memang. Boleh menang itu. Perikatan Nasional Parti Pejuang boleh menang. Selamat maju jaya. Terima kasih.